Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, dan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di dalam program rancangan Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab tasawuf, iaitu kitab Ayyuhal Walad karangan Syekh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, meninggal tahun 505 Hijriah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita sedang berada di dalam perjalanan atau pembahasan al-faidatu as-salisatu, iaitu faedah yang ketiga yang mana diberikan oleh salah seorang ulama besar yang bernama Hatim. Hatim yang menuntut ilmu daripada gurunya, dan dia berkata kepada gurunya ada beberapa faedah yang ia dapatkan. Dan faedah yang ketiga daripada pengalaman beliau menuntut ilmu tersebut, beliau berkata, al-faidatu as-salisatu, faedah yang ketiga, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu ghabitan yadahu. Maksudnya apa faedah yang ketiga? Aku melihat setiap orang di kalangan manusia ini yas'a, berjalan pada mengumpulkan perkara-perkara dunia, summa yumsikuhu ghabitan yadahu, lalu dia pegang kuat. Cinta dunia lah basically. Dia sangat cinta atas dunia tersebut. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, akhirnya aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Jadi apa? Apa yang ada pada engkau ini, apa yang ada di sisi engkau ini akan hilang, akan habis. Wa ma 'indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah ini yang akan kekal. Ketika dia merenung ayat tersebut, maka dia tahu, fabadzaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala, maka aku curahkan, aku berikan segala yang aku dapat daripada perkara dunia ni, harta dunia ni, duitnya, pangkatnya dan lain, aku serahkan habis-habis liwajhillahi ta'ala, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, bukan untuk lain. Fafarraqtuhu bainal masakin, aku bagi kepada orang-orang miskin, sedekah. Liyakuna zakhran li indallahi ta'ala, supaya dia ni boleh lebih kurang macam menebus, menjadi perkara yang dibanggakan nantilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, inilah kita ketika berada di dunia ini, kalau hati kita, terutama di kalangan asatizah para ulama, hati kita masih terikat dengan apa? Dengan urusan-urusan duniawi, maksudnya dengan harta duniawi, dengan pangkat duniawi, sanggup dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Mungkin kalau dia terlupa, kalau ada yang ingatkan, segera bangun, segera sedar, perlulah dijauhi dari perkara-perkara tersebut. Ataupun kalau dia memiliki pangkat, gunakan pangkat untuk Allah. Maksud dia di jalan Allah, bukan bahkan menggunakan pangkat untuk menjaga pangkatnya sendiri, gunakan pangkat untuk menjatuhkan orang lain sesama muslim, tidak. Begitu juga harta. Dengan memiliki harta, kekayaan, bukan justru dengan memiliki kekayaan ini kita kedekut, tidak ingin membantu yang susah. Tapi kerana kekayaan kita tadi, harta yang kita ada ini adalah suatu responsibility yang lebih besar. Ibarat kata-kata Spiderman tu, apa dia kata? With great power, you have greater responsibility, kan? Dengan kuasa atau kekuatan yang telah diberikan ini yang lebih besar, maka
tanggungjawabnya akan lebih besar. Kalaulah ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan untuk menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, maka ketahuilah tanggungjawab anda lebih besar untuk menjaga umat ini. Jangan ingat, ini harta aku, bukan harta orang lain. Bukan. Itu pinjaman Allah kepada kita. Pinjaman Allah kepada kita yang sepatutnya kita tasarrufkan pada jalannya juga. Tolong orang yang miskin. Tolong pondok-pondok madrasah. Sekolah-sekolah tahfiz. Tolong pelajar-pelajar yang menuntut ilmu sama ada di dalam ataupun luar negara. Berapa banyak yang pergi belajar dekat negara-negara luar. Misalnya negara tempat saya belajar di Maghribi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kena bagi tahu, nak khabar betul-betul. Khabar sebenarnya apa yang terjadi dekat sana. Di Maghribi ni dia bukan macam Mesir. Mesir ni harga barang murah dibanding ringgit Malaysia dengan hidupan di Malaysia. Di Mesir ni sangat murah. Kitab pun murah. Semua benda murah. Sewa rumah pun banyak asrama-asrama yang boleh disewa dengan harga yang sangat murah. Belum lagi percuma di rumah-rumah negeri. Saya bagi tahu terus terang. Makanan Masya Allah banyak. Teman-teman, kawan-kawan di Mesir. Saya kalau pergi Mesir tu Masya Allah. Nak makan roti canai pun ada. Tapi kalau bagi pelajar yang belajar di Maghribi, pelajar Malaysia, pelajar Nusantara tak sampai 300 pun. Dipecah kepada berbagai daerah. Satu rumah sewa harga dah RM2,000. Dan kalau satu rumah tak boleh duduk lebih dari 4-5 orang. Lalu nak cari rumah negeri, zero, tak ada. Persatuan ada bilik kecil je. Bilik kecil sahaja untuk simpan barang. Lalu macam mana pelajar-pelajar di sana? Dan sedangkan banyak pelajar yang berada di Maghribi tidak mendapat zakat yang cukup. Kalau saya dulu dapatlah zakat sekejap awal-awal dulu dengan Selangor dapat 3,000 setahun. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah 3,000 setahun. Ada pelajar yang dapat derma siswa dapat 13,000 setahun. Okeylah, cukup. Bukanlah mewah, cukuplah untuk hidup. Boleh hidup. Tapi macam saya terpaksa cari kerja lain, sponsor dan lain-lain. Terus terang. Dan setelah itu ketika dibantu oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, baru boleh hidup sedap. Baru boleh okeylah. Boleh survive dan fokus untuk siapkan PhD. Bagaimana dengan kawan-kawan saudara kita dari negeri lain? Dari negeri Kelantan yang tak dapat sama sekali. Dari Kedah yang hanya dapat berapa ribu, 5-6 ribu sahaja setahun. Dari negeri Perlis yang tidak dapat apa-apa. Dari Johor, dari negeri Melaka dan lain-lain. Banyak yang tidak mendapat bantuan zakat. Dan lebih-lebih lagi pelajar yang ada di Maghribi tidak atau jarang dipandang oleh banyak institusi-institusi ataupun institusi zakat yang ada di Malaysia ini. Dan ada sebahagian sahaja yang dapat. So dalam data kami justru banyak yang tidak dapat misalnya. Dan ini yang perlu dilihat kembali. Bagaimana untuk menolong mereka kerana mereka ini adalah suatu saat akan balik ke Malaysia dan akan meneraju negara yang mulia ini. Mereka Ibnu Sabil. Pergi ke Maghribi perlu tiket. Ini zakat Ibnu Sabil. Berada di sana mereka termasuk masakin wal fuqara. Mereka memerlukan zakat dan ini perlu disalurkan. Terutama bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki rezeki lebih. Ini yang Imam Ghazali sebutkan. Fafarraqtuhu bainal masakin. Dan aku membagi-bagikan kepada orang-orang miskin tadi. Berilah kepada pelajar-pelajar tersebut. Dan pelajar ini yakin sekaya apanya dia di Malaysia, dia itu miskin ketika di sana. Kerana apa? Definisi miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak ada penghasilan yang cukup. Dia tak kerja, dia duduk sana mengaji. Penghasilan apa yang dia ada? Maka hanya dengan bantuan-bantuan tersebutlah yang dapat membantu mereka. Kalaupun mungkin ada 1-2 orang yang sudah memiliki zakat, banyak lagi yang tidak memiliki zakat yang perlu disalurkan zakat. Dan inilah yang orang-orang yang perlu untuk dibantu. Dan saya sebut terus terang, banyak lagi pelajar-pelajar yang sekarang dalam keadaan COVID, dalam keadaan susah kerana apa? Kerana ibu bapa mereka putus ataupun tidak ada sumber pendapatan. Apabila tidak ada sumber pendapatan, bagaimana mereka nak survive? Ada 2-3 pelajar dah memang balik, tidak meneruskan master dan PhD mereka. Dah batal, cancel dah.
degree mereka dia cancel lah, tak boleh nak belajar dah. Kerana apa? Kerana tidak ada sumber pendapatan. Dan akhirnya balik di Indonesia, saya tanya, kenapa tak teruskan? Dah tak ada duit, Ustaz. Dah ada duit untuk tiket, dah balik untuk tiket lah. Nanti tak balik langsung dah. So, dah tak boleh sambung. Nak sambung macam mana? Dah memang mak bapak dah tak boleh nak hantar duit dah. Akhirnya terpaksa kerja, jual nasi lemak, jual macam-macam kuih di tepi jalan dan lain-lain, dan tidak sambung pelajaran. So, bagaimana dengan yang kaya-kaya dengan belas lagi satu tu? Yang berbilion-bilion, yang berjuta-juta. Cubalah bagi untuk menolong yang miskin-miskin ini. Jangan ingat ketika bagi ini, bagi kerana ada udang di sebalik batu. Bagi kerana, tolong sokong saya, bagi tolong ini, tolong itu. Ada sesuatu yang dia nak. Jangan. Itu namanya dah tak ikhlas. Saya terus terang, kalau ada yang niat memberi kerana itu, kita lebih baik tak payah. Sebab apa? Niat tu dah tak betul lah. Niat tu dah tak ikhlas. Apabila tak ikhlas, maka tak ada berkat. Kita nak bagi pelajar ni biar yang berkat, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, jangan fikir kita hidup di dunia ni 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Kita hidup di dunia ni 80 tahun mungkin. Setelah itu kita akan berada di akhirat kelak. Dan ketika di akhirat kelak, itulah tempat hidup abadal abadi, iaitu selama-lamanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-faidatu ar-rabi'atu, iaitu faedah yang keempat. Anni ra'aitu ba'dal khalqi yazunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam wal asyair fa'tazza bihim. Iaitu faedah yang keempat, sesungguhnya aku melihat sebahagian makhluk. Yazunnu, mereka menyangka, anna syarafahu, sesungguhnya kemuliaan dia, wa izzahu, dan martabat, tingginya martabatnya dia, adalah fi kathratil aqwam, berada pada banyaknya kaum, banyaknya kawan, wal asyair, orang yang bersama-sama dengan dia. Fa'tazza bihim, maka dia pun jadi bangga dengan mereka-mereka. Jadi bangga dengan, kawan aku siapa? Jangan risau, kawan saya orang ni, bos saya orang ni, kawan saya orang ni, ni saya siapa? Saya kenal PM, saya kenal menteri-menteri, saya kenal TPM, saya kenal semua orang besar-besar. Bangga dengan banyaknya kawan. Jangan risau, don't worry, daerah ni saya, Abang Long kawasan. Misalnya. Wa za'ama akharun annahu fi tharratil amwali wa kathratil aulad. Dan sebahagian daripada kaum itu juga, maksud sebahagian daripada manusia, menyangka bahawa ketinggian, kemuliaan itu pada banyaknya harta, kaya-kaya. Atau kerana banyak anak. Kerana memang betul, kerana zaman dulu kalau ada banyak anak ni, maksud dia hebatlah, dia ada satu klan yang besar. Faftakharu, akhirnya dia pun merasa masa bangga, hebat. Fakhrun, iaitu kahlah hebat. Biha, dengan kebanyakan tu. Wa hasiba ba'duhum, dan sebahagian dari mereka pula menyangka annal izza wa syarafa fi ghasbil amwalin nas. Bahkan ada sebahagian merasa bahawa kemuliaan, kehebatan itu berada pada mensolak harta-harta manusia, ghasab. Maksud apa? Ada ini boleh bribe ni, kita boleh kaya raya, korupsi berapa? Nak korup duit rakyat, ambil duit rakyat berapa? Contoh dia. Lebih-lebih lagi yang kita sedih hari ini. Bagaimana 40 tahun dalam berita mengatakan daging yang tidak halal atau syubhat dah masuk dalam perut umat Islam. 40 tahun angkara oleh rasuah daripada pegawai-pegawai yang tidak bertanggungjawab. Fi ghasbil amwal, dan boleh bangga lagi. Dengan apa? Harta ni aku dah kaya raya, dengan pangkat ni boleh ambil harta manusia. Harta rakyat boleh dicuri, boleh ghasab. Fi ghasbil amwalin nas. Wa zulmihim, dan bangga boleh menzalimi mereka. Mentang-mentang saya ini pemimpin, saya ini boleh menzalimi rakyat. Wasafkid dima'ihim, bangga dengan mengalirkan darah rakyat. Seperti apa yang terjadi oleh golongan Mughul atau Hulagu Khan ketika menyerang negara-negara Islam atau negara-negara lain
dengan membunuh sebanyak-banyaknya manusia dengan tanpa ada rasa sedikit pun hatinya merasa ringan. Bahkan bagi dia senang je nak bunuh semua ni. Betul. Ini yang disebut wasafki dima'ihim. Justru dengan perbuatan pembunuhan massacre tersebut dia merasa bangga. Hebat aku. Hebat aku. Begitu juga segala kejadian-kejadian yang menzalimi rakyat. Wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdhirihi. Dan ada segolongan merasa bahawa kemuliaan dan kehebatan itu ada dengan cara apa? Membazirkan harta, mengisrafihi, membazir, tabzir, membakar, tunjuk kaya raya, makan, pecahkan saja pinggan yang mahal ini. Aku kaya raya. Misalnya, ini wujud di kalangan pemimpin zaman dulu. Di mana zaman-zaman dulu biasa nak tunjuk kehebatan dia. Kisah yang saya baca di dalam sejarah Majapahit, dia ada satu danau besar yang mana ketika ada tamu makan, lalu pinggan-pinggan dari China itu akan dilempar ke dalam danau menunjukkan kekayaan dia yang dia tak kisah. Kononnya dia kaya. Nanti tamu dia keluar cerita dia, nanti ada hamba dia datang menyelam untuk ambil balik piring-piring tersebut. Itu yang saya bacalah. Jadi contoh dia. Jadi menunjukkan kebanggaan dengan tabdhir. La haula wala quwata illa billahil azim. Apa dikatakan Imam Ghazali meriwayatkan daripada Hatim, fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kalian itu di sisi Allah berada pada ketakwaan kalian semua. Jadi apa? Kemuliaan kalian semua itu di sisi Allah berada pada ketakwaan kalian semua. Jadi kalau kalian ini bertakwa, itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtartu at-taqwa, maka aku pun memilih bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mulia sebenarnya di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan, orang yang muttaqun. Orang yang bertakwa ini apa? Orang yang bertakwa ni orang yang takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang miskin duduk di kampung yang tidak ada yang kenal. Tak adalah kaya mana, tapi dia orang yang bertakwa, solat dengan istiqamah, menjauhi segala larangan Allah, berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang yang mungkin tidak dikenal, duduk di kampung ceruk mana misalnya dia. Kerja dia hanya menulis, mengarang dan menyebarkan tulisannya tanpa nama misalnya dia. Dengan tidak berhasad untuk mencari syuhrah. Ketahuilah dia adalah orang yang benar-benar dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah orang yang mungkin di sisi Allah memiliki derajat yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Segala sesuatu ini adalah nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada segenap yang mendengarkan pengajian ini. Memang susah untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita ketahuilah bahawa kemuliaan berada pada ketakwaan itu sendiri. Fakhtartu at-taqwa, maka aku pun memilih takwa. Wa'taqadtu, dan aku beriktikad annal Qur'ana, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu haqqun, adalah yang benar, sadiqun, yang benar. Wa zannahum wa hisbanahum kullaha batilun zailun. Segala apa yang mereka yang disebutkan tadi, yang mereka sebutkan, itu semua adalah apa? Yang mereka sangkakan dan mereka anggapkan, maka itu semua adalah kulluha batilun zailun. Semuanya itu adalah batil dan tergelincir. Ini apa mengingatkan kita. Yang terutama yang buat apa Macau scam ni, ada yang sampai bila dah tipu duit orang ni berjuta, beratus ribu, berjuta orang, berpuluh ribu, padahal duit yang dicuri tu ya Allah, duit orang susah, ada yang pensara, ada yang macam-macam jenis orang kena tipu. Dan dia boleh bangga, siapa suruh pergi percaya penipu? Dia boleh kata macam tu, dan dia itu penipu. Allah, cubalah wahai ya syabab,
Wahai teman-teman, cubalah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan kita akan dihisap. Segala perbuatan kita akan dihisap. Jangan ingat harta yang kita curi itu kita punya. Ketahuilah yang kalian ambil tersebut itu sebenarnya akan membakar kalian hidup-hidup di akhirat kelak. Dibakar hidup-hidup di akhirat kelak. Wal faidatu al khamisatu, faedah yang kelima, anni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat an-nasa, manusia, yadhummu ba'duhum ba'dah, membenci sebahagian dari mereka membenci sebahagian yang lain, wahtabu ba'duhum ba'dah, dan mereka pun mengata sebahagian antara mereka ba'dah dengan sebahagian yang lain. Fawajadtu dzalika minal hasadi, dan aku menemukan perkara tersebut adalah bahagian daripada hasad, fil mali wal jahi wal ilmi, di dalam harta, pangkat dan ilmu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku pun berangan-angan pada firman Allah SWT, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, sesungguhnya aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, telah membagi-bagikan di kalangan mereka rezeki mereka atau tempat kehidupan, sumber kehidupan mereka di kehidupan dunia itu nanti. Itu firman Allah. Jadi Allah yang dah membagi-bagikan siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang biasa, siapa yang luar biasa, siapa yang tidak ada biasa dan lain-lain, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alimtu, maka aku pun ketahui, annal qismata, bahawa sesungguhnya pembahagian tadi, kanat minallahi ta'ala fil azali, ianya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi, sejak qadim lagi. Allah SWT telah menentukan siapa yang kaya dan siapa yang miskin, siapa yang bahagia dan siapa yang tidak bahagia dan lain-lain. Allah SWT telah menentukan. Fama hasidtu, maka aku pun tidak merasa hasad dengki ahadan, dengan seorang pun. Wa raditu bi qismatillahi ta'ala, dan aku meredai dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Ya syabab. Jadi penyakit yang paling susah untuk kita hilangkan adalah hasad dengki. Hasad dengki ni adalah penyakit yang sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena jauhi hasad dengki tersebut. Jadi kalau yang ada hasad dengki itu, istighfar banyak-banyak, tutup mulut, biarlah ia berputar dalam hati, jangan sampai kita keluarkan. Dan na'udzubillah min zalik, umat Islam jatuh kerana hasad dengki, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, umat Islam jatuh kerana hasad dengki. Kalaulah Andalus tidak runtuh, tidak sukutul Andalus, nescaya umat Islam tidak dijajah sampai seperti hari ini. Segala budaya kehidupan kita telah ditukar oleh golongan penjajah. Ini semua adalah kerana berawal dari umat Islam yang memiliki hasad dengki, yang batu api antara satu dengan lain tidak boleh bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, maka inilah penyakit yang paling besar yang wajib untuk kita bersihkan daripada diri kita. Wal faidatu asadisatu, faedah yang keenam, tuan-tuan, anni, sesungguhnya aku, ra'aitu nasa, melihat manusia, yu'adi, iaitu bermusuhan, bergaduh, ba'duhum ba'dah, sebahagian daripada mereka bergaduh dengan sebahagian yang lain, li gharadin wa sababin, kerana ada sebab, kerana ada tujuan. Gharad ada tujuan, wasababin dan sebab. Fata'ammaltu, maka aku pun berangan-angan, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah SWT, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Wahyu firman Allah yang berfirman, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian semua itu musuh, fattakhiduhu, maka jadikanlah mereka itu semua aduwwa, musuh. Jadi dari sini, fa'alimtu, maka aku pun mengetahui, annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan, tidak boleh untuk memusuhi seseorang pun daripada manusia melainkan syaitan, selain syaitan sahaja. Fattakhadtuhu aduwan wa taraktu ghairahu, maka aku jadikan syaitan sebagai musuh yang sebenar, sedangkan yang selainnya aku tinggalkan kemusuhan terhadap yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renungkan ini. Musuh kita sebenar ini adalah syaitan, tuan-tuan. Syaitan ini yang perlu kita musuhi. Syaitan ini yang perlu kita lawan. Syaitan ini yang perlu kita benci.
bukan sesama manusia yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Al-faidatu as-sabi'atu, iaitu faedah yang ketujuh. Anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat, kulla ahadin yas'a bijiddin, setiap orang itu berjalan dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh, wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh, fi mubalaghatin, dengan segala kemampuan dia. Jadi dicurahkan segala kemampuan dia untuk melakukan perkara tersebut. Litalabil quti, untuk mencari makan, kekuatan qut, wal ma'ashi, dan penghidupan. Bihaisu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin, dengan sekira sampai dia jatuh di dalam syubhat dan haram. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tuan-tuan. Cuba kita fikir benda ni. Kita fikir macam mana hari ini boleh orang boleh buat kartel daging lah, boleh jadi makau scammers lah, bersungguh-sungguh untuk tipu orang ni. Ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersungguh-sungguh fi syubhatin wa haramin, dalam hal syubhat dan haram. Wa yudhillu nafsahu, dan menghina diri dia sendiri. Wa yunqisu qadrahu, sehingga dia mengurangkan derajat diri dia. Demi apa? Demi harta, tuan-tuan. Demi kekayaan, tuan-tuan. Sanggup, tak kisahlah curi. Dia tahu sepandai-pandai tumpai melompat 20 tahun, 10 tahun akan jatuh di tanah juga. Dia tahu benda tu. Dah dia tahu benda tu, dia masih buat lagi. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan dia tak sedar ke yang benda itu akan menyebabkan dia jatuh? Maka apa? Fata amal tu, aku pun berangan-angan fi qauli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, iaitu apa? Tidak ada seekor binatang melata pun di atas bumi ini illa 'ala Allahi, melainkan di atas Allah SWT telah menentukan rezekinya. Maksud dia, Allah SWT telah menentukan rezeki dia berapa yang dia akan dapat dan kekayaannya. Jadi Allah SWT dah jamin rezeki kita, tuan-tuan puan-puan. Fa'alim tu, maka aku pun tahu, anna rizki, bahawa sesungguhnya rezekiku, alallahi, berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu adalah ketentuan Allah. Faqad dominahu, iaitu Allah SWT telah menjamin setiap manusia. Fashtaghaltu bi'ibadatihi, maka aku pun menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qata'tu tam'i amman siwahu, dan aku pun memutus ketamakanku pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Cuba kita renungkan bagaimana beliau fashtaghaltu bi'ibadati. Dia dah tahu, tengoklah orang yang memang sanggup menipu orang, sanggup menyolap orang, sanggup menipu dan lain-lain. Untuk demi apa? Untuk mendapatkan kekayaan harta yang banyak, untuk mendapatkan perkara-perkara yang bersifat duniawi, dengan menghalalkan, bukan menghalalkan, berarti benda haram semua dia langgar, dia curi, dia solat, dia korupsi, dia rasuah, dia menipu dan lain-lain. Dan akhirnya dia tidak ingat bahawa sebenarnya Allah SWT kan dah tentukan rezeki setiap orang seperti apa. Maka seharusnya dia sepatutnya redha dengan apa yang ia miliki, dengan apa yang dia dapat dengan cara yang halal, bukan justru langgar. Dan kalau kita dah tahu perkara tersebut, lebih baik kita fokus dan istiqamah dalam ibadah kita. Kita fokus dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan sibuk pada perkara-perkara yang batil. Wal faidatu ats-tsaminatu, faedah yang ke-8, anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat, kulla wahidin, setiap satu, mu'tamidan ila syai'in makhluqin, tengah berpegang atau bersandar pada sesuatu yang bersifat makhluk. Yang bersifat makhluk maksudnya yang diciptakan, bersifat makhluk. Ba'duhum ila dinari wa dirhami, sebahagian dari mereka melihat kepada dinar dan dirham.
Wa ba'duhum ilal mali wal mulki. Sebahagian mereka melihat kepada harta dan kerajaan. Wa ba'duhum ilal hirfati wasina'ati. Hirfati wasina'ati. Sebahagian melihat pada profession dan pekerjaannya. Wa ba'duhum ila makhluqin mislihi. Sebahagian bergantung pada apa? Kepada makhluk yang sesamanya. Gantung pada girlfriend dia. Gantung pada bersifat makhluk. Kepada bos dia. Kepada yang lain-lain. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Maka aku pun berangan-angan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Fahuwa hasbuh. Maka cukuplah Allah baginya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah itulah yang balighu amrih, yang menyampaikan segala perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan, telah menjadikan pada setiap sesuatu takdirnya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan segalanya. Sepatutnya kesandaran kita, iktimat kita kepada Allah, bukan kepada makhluk, tuan-tuan dan puan-puan. Fatawakkaltu 'ala Allah. Maka aku pun bertawakal kepada Allah, tuan-tuan. Jadi ini yang dikatakan oleh Al-Hatim tadi. Fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Maka cukuplah dia bagiku. Bagi aku cukuplah dia. Wa ni'mal wakil. Dan senikmat sebaik-baiknya zat yang kita wakilkan. Maksud kita sandarkan. Faqala Syaqiqun. Maka akhirnya Syaqiq Al-Balkhi pun berkata. Waffaqallahu. Semoga Allah memberikan engkau taufik. Ya Hatimu, wahai Hatim. Inni kad nazartu at-Taurata wal Injil wal Zabura wal Furqana. Sesungguhnya aku dah melihat Taurat, aku dah melihat Injil, Zabur dan Al-Quran. 4 kitab ni aku dah teliti, dah baca dah. Fawajadtu al-kutuba al-arba'ata. Aku menemui 4 kitab tersebut taduru ala hadhil fawaid al-thamaniyah. Semuanya berpusing pada 8 perkara ini, 8 faedah ini. Faman amila biha kana amilan bihadhil kutubil arba'ah. Barang siapa yang beramal dengannya, sesungguhnya dia telah beramal dengan 4 kitab ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelas bagi kita semua tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita kena fokuskan segala ilmu yang kita ada dan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tertipu dengan cara apa, dengan urusan dunia sehingga kita menggunakan agama untuk mendapatkan kepentingan dunia, ataupun kita gila-gila untuk mendapatkan kepentingan dunia dengan menghalalkan segala cara walaupun cara tersebut itu halal. La haula wala quwata illa billahil alim. Semoga kita diberikan istiqamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ini nasihat selanjutnya. Qad alimta, benar-benar engkau sudah mengetahui min hatainil hikayataini, dari 2 hikayat yang penting ini. Annaka la tahtaju, sesungguhnya engkau la tahtaju, tidak memerlukan ila takthiril ilmi, kepada banyaknya ilmu. Jadi kita ni sebenarnya tak payah nak banyak sangat ilmu. Tak payah nak tinggi-tinggi sangat, banyak-banyak sangat ilmu, tak perlu. Tak perlu. Wal'an, yang penting sekarang. Ubayyinu laka, aku nak jelaskan pada engkau, wahai muridku. Murid yang degil ni. Ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haqqi. Apa yang wajib bagi seseorang yang sedang berjalan menuju jalan akhirat. Iaitu berjalan menuju jalan akhirat. So kalau kau nak dapat kebahagiaan, an-najat fil akhirah, tips dia apa? Kita bukan kata mesti dapat. Sebab tu kita panggil tips. Tips tu apa? Contoh dia lah, kalau ada orang buat forum ataupun buat ceramah atau workshop bagaimana untuk menjadi seorang business, seorang entrepreneur yang berjaya.
Nanti mentor akan mengajarkan tips. Bukan berarti apabila kita buat tips tu kita mesti berjaya. Pasti. Tak mungkin tak berjaya. Tak. Itu semua tergantung Allah SWT lah. Cuma tips-tips ni ada beberapa cara yang boleh terjadi, boleh tak. Tapi kebanyakannya terjadi. Itu maksudnya. So kalau kita nak dapat najat fil akhirat, memang itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berada pada apa yang diikut jalan ini. Sebab jalan ini hanya tips. Hanya tips untuk berhasil. Tapi kita ketahui bahawa tips ini adalah yang sudah ditajaribkan berkali-kali dibuat dan berhasil. Berhasil untuk mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kemuliaan yang telah dizahirkan oleh Allah SWT setelah orang itu meninggal atau ketika hidup dan ketika meninggal. Seperti para ulama-ulama tasawuf sufi yang terkenal. Imam Ghazali misalnya. Talaqal ummah ala qabul bil qabul. Jadi ulama ni semua dah menerima Imam Al-Ghazali rahimahullah. Siapa yang tak mengenal kehebatan dan kealiman Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa kata-kata Imam Ghazali? Fa'lam, ketahuilah, ini nasihatnya. Nasihat Imam Ghazali kepada muridnya. Annahu yambaghi lisaliki, sesungguhnya wajib atau sayugyanya lisaliki bagi seseorang yang berjalan adalah menempuh jalan tasawuf ini. Syekhun mursyidun, iaitu apa? Memiliki seorang guru mursyid, murabbin yang juga murabbi. Seorang guru berarti dia memerlukan guru. Tak boleh belajar sendiri dalam ilmu tasawuf. Mursyidun yang menunjukkan guru bukan hanya setakat ada ilmu guru, tapi juga mursyidun yang boleh menunjukkan kepada dia apa yang betul dan apa yang salah. Murabbi dan boleh merabbi dia, boleh mendidik dia untuk menjadi seorang murid yang baik, murid yang bagus. Liyukhrija, supaya dapat mengeluarkan al-akhlaqa, iaitu akhlak-akhlak as-su'a yang buruk, minhu daripadanya, bitarbiyatihi dengan cara mentarbiyahkan murid tadi. Liyukhrijal akhlaqa as-su'a minhu bitarbiyatihi. Akhlakku supaya boleh mentarbiyahkan dia daripada dengan tarbiyah boleh mengeluarkan akhlak yang buruk daripada salik tadi, darjah tadi. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan, dan menjadikan tempat akhlak yang buruk tadi diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati, adapun makna tarbiyah di sini, yushbihu fi'lal falahi, menyamai dengan pekerjaan falah, alladhi, iaitu falah ni orang petani lah, senang nak sebut ni, petani lah. Tak kerti bahasa Melayu dia apa. Petani tu fi'lal, dia seperti apa? Dia menyerupai pekerjaan petani, alladhi yaqla'u, yang telah mencabut asyuka, iaitu duri ataupun rumput-rumput. Itu. Wa yukhriju an-nabatati, iaitu apa? Juga mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan al-ajnabiyata, yang sejenis luaran. Maksudnya bukan dari yang dia nak. Jadi contoh dia, kalau ada dekat tempat kebun dia tu tumbuhan-tumbuhan yang kacau ni, dia akan potong, dia cabut, cabut, buang. Min baini zar'i, di antara tempat-tempat yang dia tanam tadi. Liyahsuna nabatuhu, supaya bagus tumbuhannya. Wa yakmula rai'uhu, dan sempurna penjagaan dia. Jadi hadirin wa hadirat, ini adalah yang dipanggil dengan Syekhul Mursyid. Ini tugas dia. Dan alhamdulillah, saya telah menyebutkan sedikit di dalam artikel saya tentang suhbah dan juga murabbi dalam menuntut ilmu. Di dalam artikel saya yang baru terbit hari ini, jadi boleh sempat bagi yang nak beli surat khabar utusan Malaysia hari ini, sekarang, sebelum habis, muka surat 20 lebih, ada satu artikel saya tentang suhbah dalam menuntut ilmu.
boleh baca bagaimana konsep suhbah tersebut. Dan ini telah disebutkan oleh siapa? Oleh banyak ulama yang saya nukilkan seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sendiri, juga sumber daripada Al-Quran dan Sunnah tentang konsep suhbah. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk artikel tersebut dengan harapan boleh mendapatkan ilmu insya-Allah daripada artikel tersebut. Dan ini saya nukil kalam-kalam Imam Al-Ghazali ini. Lalu apa dia kata? Wala budda lisaliki min syaikhin yurabbihi. Maka apa? Maka wajiblah bagi seorang salik untuk memiliki guru yang akan mentarbiyahkan dia. Wa yurshidhu ila sabilillahi ta'ala. Yang akan menunjukkan dia kepada jalan Allah, tuan-tuan. Jadi ini pentingnya. Ibarat dia semudah dia macam ni lah. Kalau kita hidup di dunia ini, seseorang nak jadi doktor, tak nak masuk fakulti perubatan, hafalkan semua buku-buku perubatan yang ada di perpustakaan universiti misalnya. Apakah boleh dia keluar, dia mengaku saya ini adalah doktor? Kalau ada seorang teringin nak jadi pilot misalnya, tak masuk sekolah pilot, tak masuk teori dia, tak masuk praktikum, cuma belajar terbang bersama instruktor dia kat sebelah, berapa jam duduk kat atas udara misalnya, tak cukup jam. Kira-kira boleh tak dia menjadi pilot tanpa ujian tadi? Boleh ke tak boleh? Tentu dia ditolak. Bagaimana dengan ilmu agama secara am? Tak pernah masuk fakulti dirasah pengajian Islam, tidak tahu bahasa Arab dengan fasih, tidak mempelajari kitab-kitab basic ilmu nahwu, sorof seperti Alfiyah Ibn Malik dan lain-lain, tidak pernah mengaji kitab-kitab penting di dalam Islam. Tiba-tiba dia nak mengaku jadi syekh, dah mula beli buku, baca buku terjemah, bandingkan dengan Arab sikit-sikit, belajarlah Arab sikit-sikit, lepas tu dah mula menulis, bid'ahkan sana, bid'ahkan sini, sesatkan orang sana, sesatkan orang sini, tanpa memiliki ilmu dengan kukuh. Lalu isinya penuh dengan salah kaprah, belum lagi harakat dan lainnya. Cara pemikiran pun salah dan hanya akan menyesatkan banyak orang-orang awam. Lalu boleh pula apabila dilarang orang seperti ini untuk berdakwah kerana tidak cukup tauliah ataupun tidak memiliki cukup kemahiran, boleh pula marah kenapa nak kena mengajar agama, kena tauliah dulu. Mulalah mempertikai kenapa perlu ada tauliah. Saya tanya, kalau kita nak jadi pilot, tak ada lesen pilot, boleh tak kita jadi pilot? Tak boleh. Kita nak jadi doktor, hafal semua buku perubatan, tak masuk fakulti kedoktoran, boleh tak kita jadi doktor? Tak boleh. Begitu juga agama. Bahasa Arab tak cukup, semua tak cukup. Bukan nak kata ada ke tak ada. Cukup pun. Kalau cukup tapi tak betul-betul mantap, macam mana dia nak dakwah? Bahaya. Dia keluarkan hukum takut, hukum tersebut salah kaprah. So dia perlu kepada tauliyah sehingga tim penilai akan menilai dia ini cukup ilmu atau tidak. Perlu diselidiki. Memiliki pemahaman yang betul atau tidak. Sudah cukup SOP atau tidak. Apakah dia akan justru membuat porak-peranda atau justru kebaikan? Kerjanya akan mengkafirkan orang atau tidak? Kalau kerjanya duk kafirkan orang, macam mana nak jadi pendakwah? Ini misalnya. Jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang penting, yang wajib untuk sekalian kita renungkan. Untuk sekalian kita fikirkan. Kalau kita semangat agama ada mengaji, jangan tiba-tiba jadi ustaz. Mengaji dulu sampai jadi alim. Dah dilayakkan. Ustaz dah kata, kau dah boleh mengajar dah. Barulah boleh. Dengan ambil tauliah dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuba sedar perkara ini. Sebab itu disebutkan. Li'anna Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala arsalal ibadi, telah mengutus kepada para manusia rasulan, seorang rasul, lil irsyadi, untuk mengajarkan mereka ila sabilihi, kepada jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti dia, Allah menyuruh kita menuju jalan Allah. Allah memerintahkan, memfirman kepada kita untuk menuju jalan Allah.
maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul supaya menunjukkan jalan tersebut. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Tidaklah kami mengazab melainkan kami mengutus seorang rasul. Melainkan Allah SWT telah mengutus seorang rasul. Hadirin wal hadirat afisakumullah. Fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW telah mangkat, telah wafat daripada dunia ini, telah berpindah daripada hidupan dunia ke hidupan akhirat. Faqad khallafa al-khulafa'a, dan sesungguhnya Allah SWT telah melantik para khalifah sebelumnya, setelahnya. Melantik khalifah fi makanihi, di sisi dia, hatta yurshidu al-khalaiqa, sehingga mereka ini yang mendidik makhluk ilallahi ta'ala, kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud dengan khalifah-khalifah. Ada khalifah bersifat kepimpinan dan amaratul mu'minin. Ini dipanggil dengan khalifah, khulafaur rasyidun. Dan setelah khulafaur rasyidun berganti-ganti dinasti yang banyak sampai pada sekarang. Itu dalam bab pemerintahan. Dalam bab fikih, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu yang menjadi pewaris Nabi. Meneruskan tradisi ilmu, berfatwa, menjawab persoalan umat. Dalam bab tasawuf dipanggil dengan mursyid tarekah, yang memiliki silsilah keilmuan yang diiktiraf di dalam dunia Islam. Dalam kitab-kitab penuh. Tak payah jauh-jauh, tuan-tuan. Kitab-kitab di Universiti Al-Azhar tu dah cukup, dah jelas. Hanya orang yang tak baca atau lupa sahaja yang tak tahu. Imam Ar-Ramli apa disebut? Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi menyebut tentang pentingnya berjalan di jalan tasawuf. Dia ada kitab khusus yang menjelaskan perkara ini. Namanya Risalatu ila Sughair. Nusratul Fuqair, Nusratul Fuqair fi raddi ala as-Sughair. Jadi kitab itu Imam Sanusi karang untuk mendefend seorang tasawuf. Fuqair ini adalah, dan kataan fakir. Fakir ini adalah istilah tasawuf. Murid-murid tasawuf yang ada di Algeria, di Maghribi. Dipanggil fakir. So ini fuqair, fakir yang kecil lagi. Nusratul Fuqair, aku datang nak tolong dia ni untuk menolak As-Sughairi. As-Sughair ni ada satu ulama bernama dia Hasan As-Sughair. Dia ada dua. Ada satu yang alim kabir, yang ahli sunnah jemaah ni yang hebat. Yang satu ni yang tidak dikenal, yang kita ingat dia tu hebat. Rupanya dia datang hanya dengan mengerat, memburuk-burukkan tasawuf. Jadi Imam Sanusi karang untuk mendefend, membela tadi golongan tasawuf. Dan Imam Sanusi ni sendiri yang sebut. Imam Sanusi sendiri yang menyebut, dan dalam kitab tersebut beliau membela golongan tasawuf. Maka dia kata apa? Dia kata memang perlu suhbah seorang guru, itu adalah suatu yang perlu di dalam Islam. Alang-alang ini kitab dia. Saya lupa. Ini kitab dia. Nusratul Fuqair fi raddi ala Abil Hasan As-Sughair. Ini ada kitab ni tinggal satu naskah sahaja. Alhamdulillah kawan saya sempat belikan untuk saya di Maghribi. Dah tak ada dah. Tapi Syekh Nizar Hamadi, guru saya di Tunis, dia ada. Dalam kitab ini jelas dia juga menyebutkan tentang pentingnya bersohbah dengan guru dalam ilmu tasawuf. Agar supaya apa? Agar supaya seorang salik itu dituntun jalan untuk bagaimana membersihkan jiwa daripada penyakit-penyakit hati, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dalam hal ini disebut faslun fi syekh tarbiyati wa syekh ta'lim. Pentingnya tentang syekh tarbiyah, syekh ilmu tarekah, wa syekh ta'lim, dan guru dalam hal ilmu. Ini disebut oleh Imam As-Sanusi rahimahullah. Boleh buka dalam ini. Dia ada sebut bab khusus tentang tersebut. Siapakah Imam Sanusi? Siapa Imam Sanusi yang Dr. Aiman dok sebut-sebut ni? Imam Sanusi ni yang mengarang kitab Ummul Barahin sifat 20. Jadi kalau orang ngaku ngaji sifat 20 berpegang dengan konsep atau pegangan ijtihad
Imam As-Sanusi dalam kitab-kitab akidahnya. Jadi kalau tak faham tentang Imam Sanusi, tak payah nak sebutlah. Kami tu mengkaji benar-benar Imam Sanusi dan kitab-kitabnya yang masih berupa manuskrip dan kitab-kitab yang lain perlu dikaji dan difahami isinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang pentingnya ada guru mursyid. Lalu Imam Ghazali masuk pada pembahasan syarat-syarat seorang syekh. Jadi kita akui bahawa memang betul perlu kepada guru mursyid. Apakah semua guru itu guru mursyid? Susah. Tak boleh nak kata macam tu. Betul ke? Memang. Syarat dia, sangat. Zaman sekarang nak cari yang sampai macam tu memang susah. Bahkan salah seorang ulama besar dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu Syekh Syahid Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, yang meninggal mati syahid kerana dibom oleh penjenayah. Yang mana Syekh Ramadan Al-Buti sendiri, dia menyebutkan bahawa selama dia hidup ini, dia belum menemukan guru mursyid. Dia kata susah, tak jumpa guru mursyid yang seperti disebutkan. Ada orang tanya kepada saya, Ustaz, ni Syekh Ramadan Al-Buti kata tak ada zaman sekarang dah guru mursyid. So kenapa kita perlu kepada mursyid pada dalam ilmu tariqah, tasawuf pada hari ini? Maka jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya betul, kami kenal sangat dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Bukunya memang kami baca dari awal dan akhir. Dan ketahuilah, bagi Syekh Ramadan Al-Buti, ketika dia berbicara tidak ada lagi guru mursyid, untuk bagi dia memang sudah tidak ada, kerana dia dah hebat. Dia yang sepatutnya menjadi guru mursyid. Ini tuan-tuan, kita kena faham perkara tersebut. Akan tetapi, orang yang tidak berada di level beliau dan masih berusaha untuk mencari jalan membersihkan jiwa dia, dan kalau tidak ditemukan guru mursyid, bagaimana dia nak membersihkan jiwanya? Pada Imam Ghazali dah kata, la budda lisaliki min syaikhin yurabbihi. Tidak sebutkan. Kenapa? Apa makna tarbiyah? Tarbiyah ini adalah untuk mencabut benda-benda yang kotor yang ada dekat dalam jiwa ni, untuk dicabut. Zaman sekarang susah dapat murid, kena tegur dengan guru pun dah merajuk. Zaman dahulu tak. Guru kata kau buat ni, ikut, sami'na wa ata'na, buat. Dihina macam mana, buat. Zaman sekarang murid kena tegur sikit, dah lari. Ini contoh dia beza pada hari ini dan zaman dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita nak faham Imam Syekh Ramadan Al-Buti, dia bila dia kata tidak ada guru mursyid, kerana binisbatillahu, bagi dia memang tidak ada guru mursyid bagi dia. Tapi bagaimana dengan ulama lain? Contoh dia Syekh Ali Jumaah, beliau juga seorang guru mursyid tariqah. Beliau sendiri adalah mursyid yang memiliki murid, dan beliau juga hebat, memiliki kehebatan yang Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dengan Habib Umar bin Hafiz? Beliau juga mengalami jalan tariqah. Beliau seorang guru mursyid yang memiliki murid-murid yang banyak. Bagaimana dengan Syekh Ali Jufri? Bagaimana Syekh Ramadan Al-Buti juga menyanjungi dan menghormati tinggi Syekh Ali Al-Jufri. Dan Syekh Ali Al-Jufri jelas Habib Umar sebagai mursyid dia. Jadi kita kalau menilai kalam seseorang, kita kena faham dengan konteks dia, kena faham di seluruh sisi dia. Dan kita kena faham salah satu perkara yang penting dalam kalam Syekh Ramadan Al-Buti, kerana Syekh Ramadan Al-Buti juga pernah memiliki guru mursyid. Dia pernah memiliki guru mursyid. Dan setelah guru mursyid meninggal dunia, maka tentulah tidak ada lagi guru mursyid bagi dia. Iaitu siapa guru mursyidnya? Ayahandanya sendiri, iaitu dipanggil dengan Mula Al-Buti, yang disebut oleh Imam atau Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Hadza Walidi, inilah bapakku. Buka dalam kitab tersebut, cuba baca. Dan sedihnya pada hari ini saya tu agak sedih, kerana ada orang sanggup melebihi batas sampai mengkafirkan tokoh-tokoh besar, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketahuilah bahawa mereka ini sadatul ummah, itu tokoh-tokoh besar umat yang perlu kita sanjungi dan kita hormati. Dan perlu kita hormati, baca bukunya dan renung, dan untuk memperluaskan. Tentulah segala sesuatu manusia itu ada kekurangan. Kita ambil apa yang baik, kita buang yang buruk. Ibarat kata Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad dalam diwannya, khudh ma safa wa da'il qadarah.
Ambillah yang jernih dan tinggalkanlah yang keruh. Yang nanti datang oleh Piramli yang menyanyi lagu, ambil yang jernih, buang yang keruh. Apa saya lagu tersebutlah yang saya dah lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sinilah apa yang disebut wa syartu syekhi, adapun syarat seorang syekh, alladhi yasluhu, yang patut ayyakuna, dia itu seorang naiban, ganti, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ayyakuna aliman. Pertama dia kena alim. Alim ilmu duniawi, ilmu agama itu alim. Itu maksudnya. Ilmu agama ini kena alim. Iaitu apa? Ayyakuna aliman la anna kulla alimin yasluhu lahu. Kerana apa? La anna kulla alimin, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak seluruh orang yang alim yasluhu lahu, yang layak untuk menjadi guru mursyid. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Jadi ada yang kata kita dah tak perlu dah mursyid-mursyid sama sekarang ni, bacalah kitab Imam Ghazali. Sekelas Ayyuhal Walad ni kita boleh tahu. Maybe dia baca, ni syarat dia tak cukup syarat, jadi dah tak ada dah guru mursyid. Kalau macam tu, macam mana dengan orang yang disebut tadi perlu kepada guru tarbiyah dan guru taklim? Guru tarbiyah itu gimana? Perlu, kita tetap perlu. Maka yang terbaiklah yang boleh kita jumpa. Seseorang yang boleh menyentuh hati kita lah yang kita jadikan dia sebagai guru mursyid. Lalu apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa dia kata la annaku la alimin yasluhu? Bukan semua orang yang alim ini layak untuk jadi guru mursyid, kerana ada di kalangan orang alim yang mungkin tidak didedahkan dengan perjalanan tasawuf yang cukup, sehingga bagaimana dia ingin menjadi guru mursyid. Yang keluar dari lisan dia hanya menyesatkan orang, misalnya. Maka oleh sebab itu kita memerlukan ilmu yang cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Memerlukan segala sesuatu dengan cukup agar supaya kita tidak terpesong. Jadi guru mursyid itu kena ada ilmu dan juga kena memiliki pengalaman perjalanan rohani yang cukup agar supaya lengkap baginya dua-dua ilmu zahir dan ilmu batin, yang insya-Allah kita akan syarah lebih panjang pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Kalau ada salah silap daripada saya memohon maaf sebesar-besarnya. Insya-Allah kita berjumpa pada Selasa minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.